Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati para hakim, penilai, guru-guru besar, daerah Jasin, warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka berwibawa, pintar, hijau, bersih. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Nur Azlinda binti Abdul Rahman. Mengajar di Sekolah Kebangsaan Air Baru Jasin, jawatan DG42. Pengalaman mengajar saya 12 tahun, mengajar prasekolah selama 10 tahun. Tajuk inovasi saya Magic Kids PAK 21. Kategori sekolah rendah, inovasi dalam PDPC bagi kelas keempat. Okey, sinopsis saya. Sedia maklum prasekolah, dia punya tagging dia adalah bermain, belajar melalui bermain. Keutamaan bahan saya ni adalah untuk proses PDPC sendirilah. Okey, tumpu pada matematik, dan penggunaan bahan yang ni boleh digabung jaringkan. Kita boleh guna dalam subjek-subjek lain. Sebagai guru prasekolah, kita bukan mengajar bahasa Melayu saja, bahasa Melayu, matematik, sains dan semuanya kecuali pendidikan Islam. Okey, murid mengira, mengenal huruf, membaca, menulis, semuanya boleh dengan menggunakan kids ni. Okey, dan juga kalau kita semaklum, bahan ni juga boleh ditukar mengikut tahap penguasaan. Yang lemah boleh guna dan yang dah menguasai untuk pengayaan. Maknanya boleh digunakan untuk setiap murid lah. Okey, tempoh permainan kita maklum lah, murid-murid ni tak boleh nak terlalu lama dan juga terlalu singkat. Maknanya kalau singkat kita tak nak dapat sangat lah kan. Okey, yang kita maklum lah dekat prasekolah utama JERIS. Okey, maknanya nilai kerjasama, adil. Mereka kalau kalah dia salah, dia tetap akan salah. Okey, anak-anak ni kalau kita faham kita terlalu jujur je kan. Okey, keseronokan, first memang kena keseronok dan kemahiran sosial. Saya duduk di kira bandar lah kan, di bandar Air Baru, Sekolah Air Baru tu. Jadinya kebanyakannya kurang bersosial. Mereka dengan dunia mereka sendiri. Okey, dengan bahan ni dia boleh buat bersama-sama. Okey, dan bentuk pun menarik minat murid lah. Kita tahu mereka rasa macam benda ni bukan belajar, benda ni main, permainan. Okey, sebagai guru prasekolah sendiri, saya kena bina asas pendidikan yang kukuh sejalan dengan kehendak apa yang PPM nak. Okey, amalan pedagogi itu sendiri yang penting di prasekolah. Okey, sebab bagi saya prasekolah pedagogi first. Sebab dalam AP pun, dalam jadual kami pun ada aktiviti bermain. Nama inovasi juga tu penting. Maksudnya budak-budak, wah magic, apa tu magic? Kan? Okey, KPM pun kita pun maklum, KPM selalu war-warkan PAK 21, PAK 21. Apa tu PAK 21? Okey, kita pun maklum PAK 21 ni dia pusatkan murid. Bahan boleh diguna semula, guna sama, share, kandungan yang bermakna menarik minat, jimat kos lah yang penting. Okey, penemuan sekendiri, integrasi kuis. Maknanya bahan ni boleh semua menggalakkan kerja sama antara murid lain dengan murid lain lah. Okey, latar belakang. Latar belakang sekolah saya, kita orang merupakan sekolah pertama negeri Melaka telah dianugerahkan Green Flag. Itu pengitaran antarabangsa. Jadi lambakan barang kita semula ni memang banyak. Jadi inisiatif saya sebagai penyelaras kita semula untuk persatuan, saya ambil inisiatif untuk buat bahan menggunakan bahan kita semula. Okey, kemahiran yang saya nak terapkan kepada bahasa, literasi, numerasi. Yang penting motor halus dan juga kemahiran sosial antara rakan-rakan. Bermain mendatangkan keseronokan. Murid memang akan seronok kalau kita tahu dia orang suka main. Saya rasa semua bukan sangat prasekolah. Tahun 1, tahun 2, sekolah rendah lah memang suka bermain. Jadinya bahan saya ni membantu murid ni rasa malu, bimbang dan juga tertekan. Kalau main dalam kumpulan mereka agak kurang malu. Kalau kita seorang-seorang dia lebih agak malu kan, kurang keyakinan diri. Okey, bahan ni juga boleh dibuat menggunakan bentuk item, papan tulis, carta dan mesra berguna. Tak bahaya kalau terjatuh ke, walaupun dia besar daripada anak murid saya tadi tu, tapi dia tak bahaya lah sebab dia ringan kan. Okey, masalah yang timbul di kelas prasekolah saya. Okey, gagal mengenal nombor dan juga perkataan. Maknanya bila murid-murid ni kita guna hari-hari benda yang sama kita tengok, dia akan ingat.
Okay, first. Second, persekitaran kondusif. Jadinya kalau kita sibuk dengan lambat-lambatkan kerja, tak ada permainan, dia orang akan jadi macam bosan. Okay? Okay, murid mudah bosan. Macam saya cakap tadi lah, murid mudah bosan dengan lambatkan kerja. Bukan lambatkan kerja, lambatkan lembaran kerja. Kan, asyik lembaran kerja macam mana nak main? Dia orang rasa macam tak seronok kan. Jadi bila ada permainan dalam masa sama boleh dapat apa yang diorang belajar yang kita nak capai, jadinya tak adalah budak-budak bosan. Okey, mengambil masa yang lama untuk mendapatkan hasil. Maksudnya kalau tambah, nak kena cari-cari lah. Betul ke cari-cari tu? Nak kena bulat-bulat lah kan? Selalunya nak kita tengok. Kemudian keadaan kelas tidak terkawal baik. Maknanya kalau kita bagi seorang sehelai kertas, selai, memang tak terkawal lah. Cubalah masuk prasekolah satu hari. Bagi kita dapat tahu macam mana. Sesi pengajaran kurang menarik atau pada diri saya sendiri. Sesi pengajaran tu adalah pada diri saya sendiri. So saya rasa macam kalau ada bahan, mereka lagi menarik. Okey? Kurang kerjasama dari murid lain. Maknanya kalau kita bagi lembaran kerja, kau buatlah, ni awak punya, kita punya lah, kita dah siap. Okey? Okey, dan seterusnya mereka gagal mengumpulkan satu yang lebih daripada 10. Maknanya kalau lebih daripada 10, dengan kaki-kaki pun dipinjam. Okey? Biasalah kalau budak-budak prasekolah lah. Okey, bahan saya ni, yang penting murah, mudah ke kompleks, maknanya daripada yang tak tahu hingga yang dah pakar lah orang kata untuk prasekolah lah ya. Kemampuan dan kebolehan murid kita buat untuk kemampuan murid prasekolah tu mampu untuk buat. Tak ada macam kalau dia tak tahu macam mana dia nak buat, betul tak? Okey, kerjasama mesra berguna. Macam saya katalah sahabat tadi, kebolehan mereka bergaul selamat, boleh dijalankan secara individu dan juga kumpulan. Aktiviti dia bukan posisi dia lah. Kejap lagi saya akan tunjukkan cara-cara dia. Okey, objektif saya permainan alternatif di kalangan murid, berteraskan konsep bermain melalui belajar melalui bermain. Okey, operasi tambah, tolak, kita ada tempat menulis dan sebagainya. Okey. Bertujuan untuk meningkatkan dan memudayakan kemahiran berfikir bagi menghasilkan murid kreatif, kritis dan inovatif. Nanti dia kata, kenapa kena letak sini? Mesti tanya, kenapa? Kenapa sebelah sini? Apa fungsi sebelah sini? Dia orang boleh menjadi idea sendirilah. Ini inisiatif penggunaan bahan terbuang lah. Macam saya cakap lah, sekolah saya banyak bahan terbuang. Jadi ini saya sendirilah. Okey, ini pandangan hadapan. Okey, pandangan hadapan dia dan juga pandangan belakang. Dan macam poket lah. Macam ni. Dan juga kita ada dadu. Okey, dadu yang bunyi. Okey. Ciri-ciri dia kita gunakan. Kita tengoklah. Saya menggunakan kertas saiz A4. Kita yellow ni dah biasa kan. Okey, ni hasil dia. Okey, memang guna ni lah. Kemudian bahan ni hasil inovasi dia. Lepas tu kotak tisu, dia punya laci kat sini keluar. Okey. Kemudian kita ada tak kisahlah kalau macam nak guna penutup botol mineral ataupun bola pingpong. Sebab murid-murid prasekolah kita guna bahan maujud. Diorang rasa Linus ataupun PPKI. Okey, diorang pegang baru dia dapat rasa ya. Okey. Kemudian botol minuman. Mula-mula untuk inovasi saya guna botol minuman saja. Kemudian saya tukar, saya letakkan folio punya kertas tu, OHP. Okey. Kemudian seterusnya politik lebihan ada dekat sini dan juga dekat belakang. Untuk kertas plastik lebihan kelas salur meja tu kan kita boleh. Dan juga dadu ni. Dadu ni saya tak suka, ada orang tu suka buat nombor kan, nombor siap-siap. Jadi dia macam terikat. Bila kita buat poket, boleh tukar-tukar. Contohnya kalau macam kita suruh budak tu, contoh yang ni gambar untuk siapa nak buat, siapa nak balik dadu. Jadinya kalau kita pergi, okey Adi balik dadu lah. Alah, kenapa tak pilih saya? Tapi kalau kita balik dadu guna nama gambar murid, jadi macam siapa? Dia macam excited lah. Budak-budak ni memang akan excited lah kan. So boleh tukar. Macam saya tukar ni lah, boleh letak nombor, boleh letak soalan tolak, boleh tolak tambah dan sebagainya lah. Tak adalah terikat sebab kita tengok banyak sangat dadu-dadu sebenarnya terikat 1 hingga 6. Habis tu 7 hingga 20 macam mana pula kan? 20 hingga 100 macam mana pula? Macam mana dia nak kenal kalau setakat kenal sampai 6 saja? Okey. Seterusnya lebihan kertas warna lah. Lebih-lebihan kita balut dan jadi kemas. Okey, peta IT, kertas A4, kertas garis 3 dan sebagainya untuk gemula, untuk yang ni boleh tukar lah. Maknanya kita boleh tukar-tukar, tak semestinya kita nak
Yelah nak tukar, dia boleh tukar macam-macam. Contohnya kita senang kata, maknanya dia boleh padam, tak ada rugi. Kan selalunya kita limit untuk A3 je dah RM3, RM4. Kan yang ni padam je. Maka kita sukisan saja dengan kita A4, kita print, kita kampal. Okey, kotak sepanjang 60 cm sebenarnya kalau boleh lagi panjang, lagi bagus. Sebab untuk tolak tu nanti dia ada masalah sikit. Jadinya satu buah lah dia untuk operasi tolak dan juga tambah. Dan juga ni ada idea lah daripada seorang kawan saya. Dia kata letak kalkulator kat depan ni. Kalau dia ingat lah, dia pernah beritahu saya, dia ada dalam dewan ni, dia letak kalkulator. Kalau kita tak ada, murid boleh tengok jawapan kat sini. Dia boleh buat sendiri kiranya. Okey. QR code, maknanya kat sini pun ada QR code. Jadinya murid-murid kita bagi soalan, kalau kita tak ada, 5 tolak 3, kita scan je, dapat jawapan dia. Kan, terus jawapan murid-murid ni seronoklah, kita pun dapat free kan. Anak murid saya memang boleh buat sendirilah sebab kita duduk kat bandar kan, dia tak adalah pelik sangat kan. Okey, bahan saya ni ada banyak lah, ada 3 dah. Sebab kalau buat satu, budak prasekolah kan, satu kat depan, yang fokus ni 5 orang, yang lagi 20 orang tu memang tidak lah. Jadinya bila kita buat banyak, setiap kumpulan tu ada, jadi seronok lah kan. Main, kumpulan dia ada sedia, kumpulan dia tak adalah berebut-rebut. Okey, ini video PGPC saya untuk 3 subjek. So ni terbalik sikit, tapi sudah shot tu dah berapa dulu. Okey, good. Okey, hari ni Cik nak ajar cara macam mana buat operasi tambah. Operasi apa? Untuk buat soalan, Cik nak Hana balik dadu, boleh tak Hana? Boleh dadu. Dadu ni dia ada macam-macam nombor. Macam-macam nombor, macam-macam soalan. Kita nak pilih soalan mana yang Hana nak buat. Okey Hana, balik. Dadu sebut 1, 2, 3. Okey, Okey, dapat soalan dia. Saya ke depan dengan sikit, tapi masih tak cukup. 5 tambah 8. Okey Hana dulu, terima kasih Hana. Jadi ada orang yang tolong tulis. Boleh tulis kat depan ni. Bantu menulis bukan setakat ada tulis. Dalam ni boleh letak lah. Tak boleh dadu. Ada bola, pisau, macam-macam colour. What colour is this? What colour is this? Sampai-sampai tu boleh terang warna apa dan sebagainya lah. Yang pertama ni kira. Dia akan masuk kan. Ini motor halus anak-anak prasekolah motor halus betul-betul masuk. Okey, dia dah kira. Okey. Okey, siapa nak tolong kira? Okey, lepas tu dia pun kira. Jumlah dia. 13 ada lagi dah. Okey, dia partition kat bawah tu. Okey. Okey, kita boleh tengok kita guna kalkulator. Betul ke salah? Siapa nak tulis jawapan? Okey, Syira. Itu jawapan kat sini. Saya masih suka buat anak-anak ni. Anak-anak saya dah buat Dah kira. di mana saja yang saya suka bawa. Okey, yang ni dia boleh tengok jawapan. Yang ni tak apa. Dia seronok. Budak-budak saya rasa masuk ke kalkulator. Berapa? Betul tak 3 kan? Okey, kita pergi QR code. Macam ni dia dah scan kan. Okey, dia scan sendiri Ada berapa jawapan dengan tuan nak? Saya boleh 13. Okey, untuk tambah pula dia sama je, dia kurang. Okey, lepas gelak dia. Okey. Kita tengok kita panggil siapa? Insyira. Kalau kita tak kenal, cikgu Riri tak kenal kan? Kita scan Insyira rupanya. Kita tahu siapa. Ikut tulah 1. Mula-mula sekali kita Okey. dah masukkan bahan kira dia. Okey. Lima. Cukup dah Okey, 5. kita kat sini ada apa ni dapat kira lah. Tak ada dah tersalah masuk. 2, 3, 4, 5. 1. Okey, dan kita terus keluarkan. Sekali kan. Kita tengok jawapan dia ada berapa ni kakak. Kira 1, 2, 3, 4. Jawapannya 4.
menulis sebab tu pun masuk pada SP studi pembelajaran. Jadi dia boleh tengok betul ke salah. Dia boleh tulis scan. Seterusnya Melayu Bina Ayat, Lelaku Bulan. Jadi tukar-tukar lah. Tadi kita buat berkaiting, ini kita buat Bina Ayat. Bisa. Okey, ni langkah-langkah tadi lah. Saya rasa saya tak boleh tunjukkan. So rasanya dah tahu sama saja. Okey, ni untuk tolak. Ini okey, ini adalah perkongsian saya ya. Belakang ni memang boleh banyak guna lah. Boleh guna buat ayat. Dan kita tak payah nak buat kos lah. Kos yang banyak tak perlu. Boleh main dam kat sini sebagainya lah. Okey, kita punya kos saya plastik A3. Untuk ni saya guna plastik A3. Saya beli batu gam. Dia nak gam-gam, kita lukisan dan juga lain-lain lah. Okey. Ini perkongsian ilmu saya. Mula first saya buat untuk kelas saya dululah. Kongsi dengan anak-anak murid saya. Kemudian saya kongsikan mula dekat sekolah kami ada 3 prasekolah. Jadi saya kongsikan dengan murid prasekolah Melur. Memang dia rasa macam terujunya dia nak cuba apa ni kan. Kemudian saya ada satu lagi kelas. Kelas diorang ni 5 tahun. Jadinya mereka rasa macam ni main ni bukannya belajar. Jadi kita dapat terapkan main sambil bermain diorang belajar. Ini antara perkongsian saya lah dengan arus berdana. Okey, dengan budak tahun 5 sebab dia banyak guna penting kan. Kebanyakan cikgu-cikgu yang saya perasan dia orang 5 minit. 5 minit tu kos cikgu. Jadi ini tak payah nak beli satu je kan. Tak payah nak kos set. Yang penting kos. Okey, perkongsian saya dengan cikgu. Hari tu saya di PLC dengan cikgu arus berdana, cikgu prasekolah saya. Okey, ini pemunian saya. Bahan yang pertama. Lepas tu bahan yang pertama tu memang nampak kosong lah. Untuk tambah je dawan plastik je. Hanya pandangan depan saja, belakang saya tak guna. Kemudian yang kedua, saya gunakan dadu semasa dadu. Okay, kita tengok guna botol kan. Botol tu saya rasa tak sesuai. Ni yang seterusnya. Kemudian itu saya ada QR code, saya tolak semua. Ini kaedah selidik saya untuk anak murid saya. Anak murid saya alhamdulillah memang untuk BM dia dah menguasai KB seluruhnya. Okey, ini adalah yang saya buat untuk bahan saya ni. Kita tengok ada yang tak boleh tambah dan juga tolak ni lah. Carta penguasaan murid. Okey, impak. Ini ada tulis saya lah. Saya rasa semua okey. Bantu menguasai kepahaman PDPC TPK 21. Okey. Mengurangkan peratus murid-murid LMA. Tahap penguasaan semakin meningkat. So, PDPC saya sangat menarik. Mengambil inisiatif penggunaan bahan yang terbuang, menjimatkan kos, kemahiran kognitif murid. Diharapkan dapat membantu murid menguasai lah PDPC sekaligus mengurangkan peratus liners yang telah diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan pada Cikgu Nur Azlinda binti Nur Rahman pada SK Baruk pembentang terakhir untuk ketiga di sekolah rendah. 4 pasukan atau 4 sekolah yang telah membentangkan. Jadi untuk urusan seterusnya saya serahkan kepada panel hakim untuk sesi soal jawab. Okey, Assalamualaikum. Cikgu Nur Azlinda binti Rahman. SK Air Baru. Pertama, tahniah dengan penghasilan inovasi. Cuma saya nak tanya bagaimanakah Nur Azlinda mendapat idea untuk mencipta Magic Box ni, Magic Kit PAK 21. Cuan, okey. Okey, untuk makluman, saya telah mewakili Melaka ke kebangsaan sebanyak 4 kali.
untuk inovatif. Jadi saya sendiri kenapa saya masih lagi belum berjaya menjadi Johan ke dekat kebangsaan, kecuali Perkis hari tu saya ada Johan lah untuk ni. Jadinya macam apa kurangnya, kenapa jadinya makin lama saya ambil inisiatif tambah. Jadi walaupun bahan ni bukan bahan yang sama bahan yang lain saya rasa semua tahu kan, tapi kenapa, bagaimana, contohnya saya rasa macam macam ni. Saya rasa sebab saya pun minat kan, saya rasa saya mula daripada tahun 2000 sebelum saya pindah ke Melaka lagi, saya dekat Selangor dulu. So memang saya minat, jadi macam setiap tahun saya rasa saya nak buat tapi saya tak timbul isu nak copy paste ke apa ke sebagainya lah. Kemudian ada juga alat ini cikgu minta prasekolah yang lain menggunakan. Untuk share ni saya buat sebab saya baru buat kan. Saya baru di prasekolah Melor dan prasekolah Melati, dan juga di tahap 2 sebab saya juga bawa doktor muda. Jadinya saya guna bahan ni, so diorang di kelas-kelas, cikgu-cikgu lain pun ada, tapi di dalam sekolah saya lah, belum lagi dia berada di luar. Cuma kat luar PLC hari tu je lah. Yelah, ada ni, dia punya data. Belum lagi, saya cuma share diorang kegunaan macam tu je lah. Jadi pandangan saya untuk akan datang maksudnya untuk tambah baik perkara ini perlu ada, walaupun mereka menggunakan minta share, data itu mesti ada lah. Maknanya data daripada luar pun kena ada lah. Sebab menggunakan alatan yang tercela tadi ni, minta mereka beri komen, testimoni orang kata lah. Macam masa orang jual urat kan, okey dah bagus, boleh urus sebadan contoh macam tu lah kan. Jadi saya harap ada, kalau pun ada yang sekolah viral sudah terpakai, harap dapat maklum balas daripada mereka. Itu sebagai salah satu elemen dalam penilaian. Biasanya kita akan buat salah satu elemen yang kita lihat dan ada poin lah, maksudnya alatan kita itu digunakan oleh rakan-rakan dan sebagainya. Itu saja pandangan saya. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azlinda sebab sebab saya lihat cikgu ni tak jemu-jemu dalam berinovasi. Jadi saya lihat dari segi aspek kalau kita lihat cikgu ada kesedaran tentang adanya alternatif. Sebab saya mengikuti daripada dulu bila saya menjadi hakim dulu pun, you ada pernah mempraktikkan dalam sesuatu bahan inovasi itu ada. Jadi saya rasa itu satu nilai yang baik juga bagi seorang guru, di mana dia tak jemu-jemu, walaupun bukan soal menang atau kalah. Dan saya berharap, saya doakan cikgu akan terus maju lah. Itu satu saya rasa budaya yang baik yang you dapat sentiasa berinovasi. Itu satu yang saya rasa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, untuk yang ni untuk tambah saja. Tolak tambah. Untuk subjek lain boleh guna pakai. Contohnya macam saya katalah BM tadi kan, kita duduk kat belakang lah. Jadinya kalau murid tu membina ayat, jadinya dekat sini kita boleh tulis ayat. Kalau macam contohnya kita boleh tukar, jadinya macam kena huruf lah. Kita selalunya kalau macam kalau kita nak main kan, sila kata ada yang kalau penjarian koordinasi kalau koordinasi tu saya ada buat, dia macam boleh guna pakai lah. Macam kita jadikan dia sebagai boleh masukkan poster. Itu maksud cikgu tak payah eliminate tadi lah. Macam jadi pelajar tu kalau dia nak tulis, dia tekan kotak tu ke dia duduk macam ni je, macam mana keadaan dia? Macam mana? Kalau dia untuk yang okay, saya faham. Kalau untuk di belakang ni susah kan. Jadinya saya ambil inisiatif, kita boleh buat macam ni. Okey. Macam ni, bagi kita tegak tepi sikit. Ada benda ni patutnya. Dia kena barai sama dulu lah je. Barai dulu lah. Jadinya kalau untuk tulis tu jadi macam ni, senang sikit. Kalau nak main game macam ni, dia mesti sini. Kuat lah, adanya kukuh tu kuat lah. Tak apa-apa lah nak kuasakan, tapi kalau budak macam ni memang
memang kerana saya Setakat ni belum ada budak dekat ni ya. ada dah dekat sana saya ada banyak kan. Dia macam ni tak pernah yang satu tu tak pernah ukur lagi sebab kena perbaikan kan. Tapi kalau budak peras saya dia tak ada masalah lah sebab saya lagi. Okey, dari segi potensi, katalah benda ni cikgu nak jual, berapa cikgu nak jual harga dia? Tak tahu dah lagi sebab yang saya tengok pengalaman kan, buat benda ni memang kos yang rendah. Tapi bila kita dah hantar ke kedai, kalau kuantiti dia tu sikit, mahal dia. Kalau kuantiti tu ada ramai 1000 orang ke kan nak order, murah lah dia kan, kita tahu. Cikgu pandang ke depan sikit sebab inovasi maksudnya menghasilkan income. Dalam dunia sekarang, inovasi untuk menjana pendapatan. Berapa cikgu nak jual? Tak tahu lah nak cakap. Tapi sebab macam saya, bagi saya kan benda ni lengkap kan, semua sebab cikgu boleh letak kan. Saya tak tahu juga nak cakap. Okey, yang tu penting sebab cikgu, sebab nak menunjukkan semangat dan keyakinan cikgu terhadap produk cikgu. Sebab saya bukan macam saya cakap, saya ustaz kenal saya cakap, saya tidak mementingkan jualan. Saya rasa kalau orang nak buat ikhlas. Itu kerana Allah untuk membantu. Orang kata materialistik ke saya bukan materialistik. Jadinya kalau mereka nak buat, macam ustaz boleh katakan supaya tak di copy paste, kita ni kan, saya macam kalau rasa nak buat sendiri, tak payah boleh pergi buat sendiri. Saya boleh, orang kata benda yang kita buat ke mati nanti kan ilmu yang dimanfaatkan. Betul. Mungkin saya tak pernah. Jadi itu saya memang saya. Itu untuk cikgu lah. Tapi maksudnya kalau kita pandang dari segi realistik, yang realistiknya bukan begitulah. Sebenarnya untuk orang lain lah. Jadi terima kasih cikgu. Linda. Seorang guru yang tak berputus asa. Kalau saya jadi murid prasekolah, guru yang paling saya suka lah. Dan tertunggu-tunggu apakah bahan seterusnya. Tahniah Linda saya nak sama sikit yang Ustaz Rishal. Sebenarnya untuk dipatenkan untuk komersial, kita akan menandakan nilai keusahawanan. Memanglah kita boleh bagi percuma, tolong rakan-rakan, itu untuk saham akhirat. Tapi kalau kita perluaskan komersial dan kita ada untung, kita pun boleh guna untung tu untuk bersedekah dan sebagainya. Dan cikgu boleh lagi cipta lagi bahan-bahan inovasi. Dan tahniah lah, seorang guru yang sangat berinovasi, orang kata inovatif dan tak pernah berputus asa. Tahniah cikgu. Terima kasih.